Assalamualaikum. Saya Siti Nurul Suhada binti Muhammad Ihsan Jong. Nombor metrik J45986. Untuk kursus ini, saya akan bentangkan topik unit 8 iaitu Guidance and Advising at the Workplace. So untuk topik unit 8, saya akan cover modul page daripada muka surat 126 sehingga 130. Okey. So dalam selepas recording ni saya akan upload dalam YouTube dan video boleh refer dalam dekat bahagian hadapan lah. Okey, dalam topik 8 ini kita ada 5 subtopik. 4 subtopik lah. Okey. Tidak termasuk dengan kesimpulan conclusion. Okey. Yang pertama motivation and hygiene. Job characteristic model. Yang ketiga consequences of satisfied and dissatisfied in job. Dan yang keempat ialah strategy to improve job satisfaction. Okey. Menurut Herzberg two-factor theory, motivation hygiene ada dua, iaitu dipengaruhi oleh hygiene factor dan dipengaruhi oleh motivator factor, right? Okey. Motivator factor ni dia lebih kepada faktor yang meningkatkan kepuasan kerja. Okey. Kalau seandainya perkara ini diberikan oleh organisasi kepada pekerja, so dia akan meningkatkan lagi kepuasan pekerja dalam sesuatu syarikat. Manakala hygiene factor ni pula, jika hygiene factor terlalu banyak, iaitu contohnya seperti macam polisi dan rules terlalu strict, terlalu tegas, kenaikan gaji tiada, dan orang kata hubungan kerja juga tiada, ia akan menyebabkan penurunan kepuasan kerja. Okey, itu yang dimasukkan kenapa kepuasan kerja ni dipengaruhi oleh hygiene factor dan motivator factor. Okey, antara komponen dalam motivator factor adalah achievement, pencapaian, recognition, penghargaan, tanggungjawab, keadaan kerja itu sendiri, okey, investment dan personal growth. Maksud dia kebolehan pekerja tu untuk develop dia punya career dalam bidang dia, personal growth, apa yang dia boleh improve dalam bidang dia untuk lebih bermotivasi dalam kerja. Okey. Manakala kalau seandainya kita nak mengelakkan daripada job dissatisfaction ni, ketidakpuasan hati kerja, kita boleh improvekan hygiene factor, iaitu working condition, co-worker relation, policy, rules, supervisor quality, base wages and salary. Maksudnya siapa pekerja yang apabila contoh kita dapat kenaikan gaji tahunan, bermaksud pekerja akan lebih bersemangat dan bermotivasi untuk lebih komitmen dalam menjalankan kerja. Okey. Hubungan baik di antara kerja juga mewujudkan persekitaran yang baik dalam meningkatkan kerjasama berpasukan. Apabila terdapat kerja berpasukan yang baik, maka kepuasan kerja tu dapat dicapai. So kita pun suka pergi kerja apabila keadaan kerja harmoni, tak stres, ada orang kata colleague yang very supportive, apabila kita ada dapat sesuatu tugas yang sukar, sentiasa ada orang yang menyokong dan membantu kita dalam melaksanakan tugas tersebut. Okey, keadaan kerja pun sama. Seandainya kalau keadaan kerja tu tidak selesa, panas, terik, apa semua, ini pun menyebabkan diri kita kadang-kadang kalau kita tidak ada passion dalam kerja itu, kita akan mudah kurang motivasi sebab kita cepat penat, environment kerja pula tidak selesa dan mencabar. Okey. Supervisor quality pun memainkan peranan yang sama, seperti beza kita mendapat bos yang baik dan bos yang tidak baik. Okey. Kalau kita dapat majikan yang baik, seharusnya kita setiap orang kata apa?
gembiralah nak bekerja. Tapi bila kita dapat bos yang tidak baik, kita nak facing bos tu hari-hari kat tempat kerja, agak menimbulkan tekanan. Seandainya kalau kita ni mudah beremosi dengan apa yang kata-kata supervisor kita, lontarkan kita apabila dia tak puas hati dengan kerja kita. Okay? Itulah yang dimaksudkan two factor theory, motivation dan hygiene daripada Hesworth. Okay. Seterusnya, Hesworth juga memperkenalkan matrix. Okay, macam mana kita nak identifykan matrix ni? Alright. Matrix, bagaimana motivating factor sebagai intrinsic factor tadi mempengaruhi kepuasan kerja. Okay. Okay, kat sini dia dah tunjukkan. Dekat sini dia dah tunjukkan jika ini hygiene factor dan ini motivation factor. Okay. Sekiranya low hygiene factor and high motivation, apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah pekerja bermotivasi untuk kerja tetapi dia tidak orang kata apa, merungut lah. Tidak merungut. Sebab apa? Sebab dia pekerja tu dapat motivasi yang tinggi, puas hati dengan dia punya kerja, puas hati dengan dia punya kenaikan pangkat, apa benda semua. So low hygiene pula polisi company yang tidak begitu strict akan menyebabkan achievement of untuk kepuasan kerja tu tercapai. Okay. Apa berlaku sekiranya low hygiene and low motivation? Okay. Pekerja akan mudah merasakan suasana kerja tu tidak bermotivasi. Okay, suasana dia tak puas hati dengan suasana kerja tu. Dia tak puas hati dengan kerja dia. Dia asyik stres je, hari-hari dia stres nak pergi kerja. Okay, dia sentiasa fikir, aduh nanti nak jumpa bos ni pula. Aduh hari ni nak menghadap bos ni pula. Begitu. Okay, so sentiasa akan ada rungutan daripada pekerja. Apabila kerja yang diberikan terlalu sukar lah, tiada sokongan daripada majikan, ataupun dia buntu nak menjalankan tugas dia. Biasanya pekerja yang dalam kata kumpulan ini biasanya lebih mudah, orang kata tidak bermotivasi dan tidak semangat, tak ada passion dalam nak buat kerja. Okay? Kita boleh kenal pekerja apabila dia bersemangat nak melakukan kerja, dia akan lebih passion dan lebih komitmen dalam menjalankan tugas dia. Apabila pekerja yang dah hilang minat terhadap kerja dia, dia lebih sambil lewa dan lebih relax je semasa sesuatu tugasan diberikan kepada dia. Okay. Okay, high hygiene and low motivation. Okay. Mungkin disebabkan, okay, alright. Terlalu company kata apa? Company terlalu rigid, terlalu strict. Okay. So ada juga rungutan daripada pekerja, tetapi dia tidak memotivasikan pekerja. Pekerja hanya pergi bekerja untuk dapat gaji hujung bulan. Tetapi dia tidak ada komitmen, tak ada kualiti dalam kerja dia. Dia hanya buat kerja dia tidaklah sebagus yang penyelia harapkan. Expectation tu tidak mencapai expectation. Dia hanya buat kerja dia supaya dia dapat gaji hujung bulan. Begitu. Alright. High hygiene and high motivation. Alright. Jarang kita jumpa keadaan mana-mana bahagian yang mempunyai sini, tetapi ada bila kita lihat dalam sesuatu organisasi itu, dia pekerja sangat berkualiti, okey, sangat profesional, sangat sangat workaholic, okey, sangat passion dengan kerja dia, dan setiap tugasan yang didapat tu dia akan buat dengan dalam within timeline yang diberikan, okey. Dia akan buat sehabis baik dan pekerja sentiasa ada motivasi untuk berlumba-lumba bersaing dalam pencapaian dalam environment yang sihat, persekitaran yang sihat. Okay, tidak ada toxic environment apa semua. Alright. Okay. Apabila kita dalam mencapai kepuasan kerja, job characteristic model sangat penting. Okay, terdapat 5 job characteristic model, dimension job characteristic model, iaitu skill variety, task identity, task significant, autonomy dan feedback. Alright.
dalam nak memotivasikan, nak menukarkan kata persekitaran kerja, kita perlukan 5 ni. Majikan perlu laksanakan 5 dimension core ini untuk memastikan pekerja sentiasa bermotivasi. Okey. Ini termasuk juga dalam job design. Alright. Job design, macam mana kita nak, orang kata apa, kita nak design sesuatu kerja tu dan bagaimana kita nak motivasikan persekitaran kerja dan tugas tersebut kepada pekerja. Okey, apabila dia dapat satu-satu tugasan, dia akan lebih sentiasa bermotivasi. Kerana ada inisiatif daripada majikan yang sentiasa membantu dan membekalkan apa yang diperlukan oleh pekerja. Alright, mari kita tengok apa dia skill variety. Okay. Skill variety ni adalah varieties of skill, pelbagaian kemahiran untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Okey. Contohnya apa pekerja itu ada. Dia punya bakat, dia punya skill, dia punya keupayaan untuk melaksanakan tugas tersebut. Okey. Tahap-tahap kemahiran. Dekat sini kita tengok tahap-tahap kemahiran pekerja untuk melaksanakan tugasan tersebut sehingga berjaya. Alright. Seperti yang diinginkan oleh majikan. Alright. Yang kedua, dalam job creativity model kita kena identify task. Alright. Bagaimana pekerja itu menyelesaikan keseluruhan pekerja daripada awal. Alright. Pekerja ni dia boleh membezakan di antara kerja yang penting dan kerja yang tidak penting. Macam mana dia nak dahulukan kerja yang penting dan menyelesaikan kerja yang tidak penting dalam masa yang sama untuk selesai satu projek. Contoh, dia dapat satu projek. Okey, dalam satu projek tu dia terdapat banyak komponen yang dia kena buat. Alright. So dia kena identify kan, dia kena pecahkan setiap setiap komponen dalam projek tu, dia kena bahagikan yang mana penting dan yang tak penting. Yang penting kita buat dahulu dan tak penting kita akan buat apabila terdapat masa. Tetapi kita kena jaga-jaga dengan garis masa yang diberikan oleh majikan. Okey. Kerana pekerja yang bagus dan baik, dia sentiasa dapat memberikan tugasan dia dalam masa tempoh waktu yang ditetapkan. Okey. Kalau kita sentiasa lewat, sentiasa hantar lewat kerja, itu bermaksud kita tidak ada, orang kata apa, autonomi terhadap kerja tersebut. Maksud bukan autonomi lah, kita tidak ada skill dan kemahiran macam mana kita nak selesaikan tugasan tu. Alright. Pekerja yang bagus adalah pekerja yang mempunyai dua aspek ini. Alright. Task significant. Alright. Ni majikan kena identify macam mana nak extend kerja tu yang mempunyai kepentingan dan kesan dia terhadap kehidupan orang lain. Alright, sebagai contoh. Alright. Bagaimana majikan nak, orang kata apa, nak identifykan satu kerja yang diberikan tu ada impact tak dengan dia punya pekerja. Sebagai contoh, pekerjaan tu diberikan untuk berjalan 24 jam. Tetapi bagaimana kerja yang 24 jam itu memberi impak kepada environment kerja di syarikat dan kepada kehidupan dia punya kaki tangan. Alright. So untuk implementkan sesuatu jadual kerja yang baru, mereka perlulah tahu apakah signifikan dia kepada operasi syarikat dan signifikan dia kepada kesan kepada pertukaran waktu bekerja itu kepada pekerja. Sama ada pekerja ni menghadapi kesukaran untuk daripada office hour kepada kerja shift sebagai contoh. Alright. So autonomi ni adalah tahap-tahap bagaimana kerja tersebut membenarkan individual ataupun pekerja tersebut untuk membuat keputusan
mengikut apa yang difikirkan perlu dan penting untuk melaksanakan kerja yang diberikan. Alright, sebagai contoh apa autonomi pekerja, apa pengaruh pekerja ada terhadap sesuatu tugas tu untuk buat selesaikan macam mana, whatever macam ruang, peluang dia, proses untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan satu tugasan tu, janji dia punya kerja siap. Mengikut polisi dan prosedur syarikat. Okey. So autonomi ni adalah lebih kepada kuasa pekerja yang ada untuk laksanakan kerja tersebut mengikut apa yang difikirkan betul dan perlu berdasarkan keadaan dan situasi kerja yang diberikan tersebut. Alright. Okey, feedback, maklum balas. Okey, ini sangat penting sebab apabila kita tak ada maklum balas, kita tak tahu apabila kita deliver kerja kita kepada majikan, kita tak tahu sama ada kerja kita tu bagus atau tak. Majikan perlulah memberitahu pekerja. So, supaya pekerja ni mendapat informasi yang jelas bagaimana sekiranya ada kekurangan dalam kerja, dia nak perbaiki, dia punya kemahiran dalam menyelesaikan kerja tersebut. Apa yang kurang dalam dia punya tugasan tersebut. Okey. So daripada situ akan ada development skill, kompetensi untuk pekerja dia belajar. Proses tersebut yang akan mengajar pekerja maklum balas seperti ini yang sangat penting kepada pekerja untuk dia tahu dekat mana dia punya border, dia punya kompetensi, dia punya level pencapaian dia, sama ada dia bagus, sederhana ataupun tidak mencapai standard yang dikehendaki oleh majikan. Alright. Okey. Ini tadi. Alright. Okey. Skill variety dimension of core ni, okey, dalam physical state dia akan mempengaruhi makna kerja tersebut. Alright, makna kerja tersebut. Alright, so outcome dia akan menyebabkan high internal work motivation, high quality work performance. Alright, apa kelebihan autonomi? Okay, dimension autonomi ni memberi tanggungjawab, pengalaman tanggungjawab untuk outcome kepada kerja tu. So maksudnya pekerja yang rasa dia ada tanggungjawab yang lebih dalam kerja tu, diberi autonomi dalam kerja tu, akan lebih bersemangat dan akan lebih komitmen dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan sebab kita ada kuasa untuk buat keputusan. Alright, so kita rasa kita ada semangat nak selesaikan. Okey, aku ada kuasa untuk buat kerja ni, so aku kena selesaikan kerja ni dan aku akan berikan ekspektasi yang baik kepada bos aku, macam tu. Alright, so kerja seperti ini akan membuatkan kepuasan kerja terhadap pekerja terhadap kerja tu meningkat. Alright. Okey, feedback. Alright. Dia perlukan kekuatan, alright. Dia perlukan majikan yang bagus, kata-kata semangat yang bagus daripada ni, feedback yang bagus daripada ni. Kalau seandainya tidak bagus, gunakan kata-kata motivasi yang untuk merangsang pekerja untuk perbaiki dia orang punya prestasi. Jangan gunakan bahasa yang kekasaran sebab ini boleh menyebabkan pekerja mudah hilang motivasi, alright. So, feedback ni akan meningkatkan ilmu, akan meningkatkan pengalaman. Lepas tu dia akan memberikan keputusan yang lebih positif terhadap aktiviti kerja. Macam mana nak pekerja tu sedar, alright, sekiranya aku kekurangan kemahiran dalam operasi, aku kena belajar lebih pada operasi. Bagaimana aku kena pergi training, aku kena membaca SOP dengan lebih kerap dan bertanyakan kepada orang-orang yang lama dan berlebih pengalaman, macam tu. So, alright. Okey. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja? Alright. Terdapat 5 strategi. Alright. Pertama, kita set a new challenge. Alright. Setkan satu cabaran untuk pekerja. Alright. Sebagai untuk maintain and increase individual satisfaction in job when individual is stuck in job because of lack ability in handling job. Sebagai contoh, alright, kita berikan satu tugasan kepada pekerja tetapi dia tak boleh nak laksanakan tugas tu
mengikut kehendak kita. Maksudnya kerja itu tidak mencapai standard expectation kita. Alright, apa yang kita perlu buat? Set new challenge kepada dia. Alright, saya berikan awak tugas ini, satu projek ini untuk awak selesaikan dalam masa 2 bulan. So, jika awak tak ada faham, kita guide dia. Kita guide dia dan kita boleh tengok apa kekurangan dekat situ. Seandainya dia kurang dalam ilmu project management, kita hantar dia pergi ke training dan project management. Seandainya dia kurang dalam vision macam mana nak selesaikan berkomunikasi dengan external dan internal yang terlibat dalam projek tersebut, kita membantu dia, menghubungkan dia dan menjalinkan komunikasi dia dengan antara parti tersebut. Langkah awal, seterusnya dia akan pandai. Macam tu. Alright. Yang kedua, pekerja perlulah sentiasa positive thinking. Alright. Kena set dia mind. Alright. Macam mana dia nak sentiasa improvekan dia orang punya job certification. Okay. Kita perlu lebih rasa bersyukur dalam kerja. Kita ada kerja, orang lain tak ada kerja. Kita perlu lebih bersyukur. Kita perlu lebih bersyukur macam mana kita dengan gaji kita tu adalah setimpal dengan kerja kita. Adakah apa yang kita buat lakukan setiap bulan itu setimpal dengan apa yang kita dapat. Alright. Stop negative thinking. Okay. Bukanlah kita tidak boleh memikirkan tekanan di tempat kerja. Tekanan tu sentiasa ada. Melalui tugas yang sukar, melalui supervisor yang banyak kerena, alright, yang polisi company yang semakin ketat ke, ataupun kata apa, tiada kenaikan, tiada bonus, okay. Tapi lebih menumpukan pay attention to the message they give to themselves, alright. Lebih menumpukan apa yang akan memotivasikan kita supaya kita dapat improve dalam kerja kita. Alright. Apa skill yang kita perlu kuasai dalam kerja tersebut untuk kita improvekan diri kita supaya kita lebih kita ada career development. Alright. Sebagai contoh, kita di tahap level 1. Level 1 ni di tahap kata apa, pekerja biasa kerani. Kita tahu yang kita tidak ada peluang dalam kata apa, kenaikan pangkat sekiranya kita tak berusaha untuk menambah kemahiran kita. Sebagai contoh, sambung belajar. Kita sambung belajar. Kita attend kursus-kursus yang company buat. Join training. Pergi berjumpa dengan saya berminat untuk join training tersebut ini untuk tingkatkan pengetahuan saya. Jumpa dengan bos. Okay, bos, saya target tahun ni saya nak join training tersebut. So dengan orang kata apa, latihan, guideline ni kita akan dapat lebih memotivasikan diri kita dan kita lebih yakin apabila kita lebih ada ilmu dan pengalaman. So orang pun akan pandang kita. So kita pun dia akan dijadikan tempat rujukan. Alright, stop negative thinking yang mengatakan kerja kita bosan, gaji kita kecil. Kita kena berusaha. Apakah kita punya kata kunci nak meningkatkan kita punya kerjaya? Sentiasa positive thinking. Find the way how to improve your career. Alright. So improve intrinsic motivation. Alright. Macam saya katakan tadi lah, self program macam emotional control. Macam mana kita nak menangani tekanan. Lepas tu kita, pekerja yang baik adalah pekerja yang berkualiti dan bagus dan baik adalah pekerja yang tahu untuk menguruskan masa. Okey. Bukanlah kita bekerja orang kata apa daripada time kerja kita pukul 8 sampai pukul 5, tetapi kita lebih kerja sampai pukul 10, tetapi kita tak boleh nak deliver kerja kita. Itu maksudnya kita ada time management problem. Alright. Kita bekerja 8 sehingga 5 tetapi kerja kita boleh siap within the timeline. Sometimes kita mungkin kata apa terlebih sikit kerja masa untuk selesaikan tugasan-tugasan yang penting, tapi tak apa. Tapi kita sentiasa orang kata apa, setkan kita punya guideline sebab kita kena ada working life balance. Kalau kita terlalu bekerja dan kita abaikan orang kata individual social life, kat situ kita akan terdapat tekanan, kita akan feel lonely. Kita kena seimbangkan cara hidup sihat kita. Okey. Seimbangkan keluarga dan kerjaya supaya kita pun lebih happy dan lebih bersemangat untuk bekerja. Alright. Okay. Appropriate eccentric factor from employer. Okay. Majikan perlu berfikir bahawa pekerja tidak boleh selama-lamanya memotivasikan diri mereka sendiri. Mereka kena ada suntikan semangat. Sebagai contoh, pekerja tu mendapat prestasi A setiap tahun. Okay. Tetapi
setelah 5 tahun dapat peserta tapi tiada kenaikan pangkat. Satu masa tempoh masa pekerja akan merasa kurang motivasi dan semakin kurang berminat untuk bekerja. Sebab apa? Sebab dalam diri dia, dalam pemikiran dia, dia sentiasa positifkan diri dia, tetapi dia tidak dapat elakkan keinginan untuk kenaikan gaji, kenaikan pangkat, sebab dia dah berusaha lebih daripada orang lain dan mencapai prestasi yang memberasakan, tetapi tidak ada feedback daripada company untuk menghargai dia. Alright, sebab tu majikan perlu sentiasa menyediakan opportunity untuk kenaikan pangkat. Okey, persekitaran yang selesa, gaji yang setimpal dengan kerja dan bonus untuk individual achievement. Ni satu bonus lah, tapi dalam keadaan sekarang macam pandemik COVID, so pekerja pun faham sekiranya kita tidak ada bonus pun, kita faham keadaan syarikat lah, perlu ada orang kata apa, keseimbangan di antara kesefahaman pekerja dan majikan, dengan syarat majikan perlu telus dan orang kata apa, clear dekat dengan pekerja yang menyatakan sebenarnya apa masalah company. Jangan sorok. Apabila kita sorok, benda ni akan menimbulkan kepuasan hati pekerja. Sebab apa? Contoh, kata company tak ada duit, tetapi company boleh pula jalankan satu projek. Tapi pekerja tidak tahu situasi projek. Kalau seandainya projek tersebut tidak dilakukan dalam masa yang kritikal, krisis ini, mungkin akan menyebabkan operasi dan production sesuatu bahagian itu terhenti. Majikan perlulah sentiasa mengadakan contoh seperti town hall, memberikan taklimat kewangan semasa kepada pekerja supaya pekerja faham keadaan syarikat. So daripada sini wujudnya kesefahaman, hubungan baik antara majikan dan pekerja, insya-Allah motivasi pekerja akan meningkat dan sentiasa memberikan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Alright. Selain itu, pihak majikan juga perlu mempertimbangkan terdapat career counselor. Biasanya career counselor ini dalam satu syarikat akan diselia oleh bahagian human resource. Okay, so apa yang career counselor ni boleh membantu kepada pekerja, iaitu dia membantu individual to increase their job certification which can identify near terms career search strategy that can be implemented with immediate. Alright, contoh seandainya kita nampak sesuatu pekerja tu kurang motivasi, mungkin dia ada external problem, masalah dengan keluarga dia. Okay, so kita panggil dia dalam sesi counselling. Okay, dalam sesi counselling kita tanya dia apa masalah dia. Alright, okay, apa yang boleh saya bantu untuk membantu anda untuk meningkatkan prestasi kerja anda selain daripada masalah yang hadapi. Okay, mungkin dia kekurangan kewangan, kesempatan kewangan disebabkan mak dia sakit ke, anak dia sakit ke. Mungkin company boleh adakan CSR, mengumpul dana, membantu pekerja tersebut. Itu orang kata apa, dalam masa yang sama pekerja merasakan ada support daripada company dan support daripada majikan yang menyatakan okey, jika aku susah ada majikan tolong. So untuk membalas jasa, dia akan lebih berkomitmen dan memberikan kualiti yang baik dalam perkhidmatan kerja dia. Alright, itu yang kita percaya. Kita percaya bahawa hubungan baik majikan dengan pekerja sangat membantu dalam meningkatkan kepuasan kerja. Alright. Okey. Akibat daripada kepuasan dan ketidakpuasan pekerja, apa yang berlaku? Alright. Kita boleh positif efek dia adalah kepada individual, society dan organisasi. Kepuasan kerja memberi positif efek kepada individu, society dan organisasi. Of course, sebab bila pekerja yang berpuas hati, pekerja itu akan lebih bersemangat untuk bekerja. Apabila pekerja yang lebih bersemangat untuk bekerja, kita akan dapat kualiti dan perkhidmatan yang baik daripada sesuatu syarikat. So, customer pun happy. Apabila customer pun happy,